Assalamualaikum semua. Salam subuh. Hai. Sebenarnya kita saya Nazi. Tapi nama betul kita Hairi. Jarang dah buat live sekarang. Actually sebenarnya kita nak buat video live malam ni dalam pukul 2-3 pagi tadi. Tapi tak tahu, rasa macam tak sedap hati pula kan. Nak buat 2-3 pagi tadi kan. So main tak betul. So kita buat dekat-dekat subuh jugalah, awal-awal subuh kan. So actually kita sebenarnya nak cerita tentang kisah-kisah misteri kita. Maksudnya misteri yang pada kita seram lah. Macam misteri hantu, misteri benda pelik, misteri alam-alam jin, setan ni. Tapi yang ni dalam live kita ni kita akan cerita something yang betul-betul pernah berlaku dalam hidup kita. Dan kita sendiri nampak dan rasa benda tu. Kita tahu ramai yang tak percaya hantu. Jin setan mungkin ramai yang percaya lah, memang wujud lah kan. Tapi macam memanglah hantu ni dikategorikan sebagai jin dan setan. Ada orang cakap ada orang tak panggil jin dan setan sebagai hantu. Macam orang Arab, macam orang yang ustaz, macam tu lah. Tapi kebanyakan orang Melayu kita ni, kita akan panggil benda-benda ni macam jin dan setan. Jin dan setan pula, sorry. Kebanyakan orang Melayu kita ni akan panggil benda ni hantu. Jarang lah yang panggil benda ni jin ke apa. Walaupun kita memang tahu benda ni jin. Macam pocong, pontianak, kuntilanak, langsui, dan macam toyol, dan yang seangkatan dengannya. Cik. So macam saya percaya benda ni ada. Memang saya tahu. Macam pocong, setan ni, pocong, setan, hantu ni, apa cakap? Macam hantu ni semua, saya memang tahu benda ni adalah jin. Tapi terpulah lah kepada hak masing-masing kan. Ada orang panggil hantu, ada orang panggil, kebanyakan orang Melayu panggil hantu lah kan. So pada saya macam kes-kes jumpa hantu macam ni, pada saya percaya. Terus terang saya cakap, saya percaya. Dan mungkin ada juga, ramai juga yang tak percaya kewujudan benda-benda macam ni. Orang yang pernah jumpa, orang yang pernah tengok hantu, orang
orang yang pernah dikacau oleh hantu, pernah diganggu oleh hantu, pengalaman semua kan. Pada saya percaya. Hmm. Tapi sama ada dia tipu ataupun bohong tu Allah mualam lah. Hak masing-masing kan. Hmm. Macam saya hmm, ada jugalah beberapa pengalaman yang pernah berjumpa dengan benda ni, diganggu. Tapi kebanyakannya kebetulan lah. Kebetulan. Hmm. Saya faham ramai yang tak percaya benda-benda macam ni. Tapi pada saya satulah. Kalau korang tak percaya, tu terpulang hak masing-masing. Okay. Tapi bila one day nanti, andai kata, bukan saya minta andai kata, kalau korang macam terkena, tiba-tiba jalan seorang-seorang malam tu kan, macam buat bodoh je, dalam kawasan tu yang orang cakap ini macam-macam tu, macam-macam ada gangguan lah kan. Tiba-tiba nasib tak berapa baik itu, korang diganggu, korang ternampak ternampak macam kakak cantik aka Pontianak. Gula-gula aka pocong. Pada saya benda ni memang kita tak nak, selagi tak nampak, kita tak percaya benda ni ada. Tapi if one day korang ternampak, korang diganggu, tiba-tiba accidentally ternampak, terganggu, masa tu korang seorang-seorang, pandai-pandai lah fikir. Time tu tak tahu nak cakap macam mana, Allah mualam lah. Benda ni nak percaya ada ke susah, tak nak percaya ada pun susah. Betul ayat tu. Betul kot. So terpulang hak masing-masing. So jap So cerita ni sebenarnya banyak juga pengalaman yang saya pernah kena. Tapi untuk yang first episode ni, saya akan ceritakan pengalaman antaralah pengalaman kisah pendek. Cepat sekejap lagi nak mandi. Okay. Ini antara yang asalnya ingat lagi kot. Okey. Ini antara yang pertama. Ini berlaku dekat taman yang saya pernah duduk sekarang ni. Bukan taman yang sekarang ni duduk lah. Taman yang sebelum ni saya duduk. Rumah lama saya. Azan subuh lah. Mengaji azan subuh. Pukul 6. Okey. Kisah ni berlaku pada saya. Kisah ni berlaku pada saya. Masa tu saya dah duduk dah
Rumah yang sekarang ni, dekat Ulu Langat ni lah. Dan rumah saya Hulu Langat, tapi tak boleh bagi tahu lah taman apa. Nanti takut Ilham mana dah tahu apa-apa, kena kecam ke apa kan. Cik, macam artis lah. Macam YouTuber famous. Hmm. Tapi yang saya boleh bagi tahu, taman saya ni dekat dengan satu stesen minyak Petronas. Dan pump stesen minyak Petronas tu, kat Langat ni ada satu je. Apa nama taman saya duduk tu? Pandai-pandai dah fikir. Siapa yang dah kenal saya, tahulah. Ah. Ah. Okey. Berbalik kepada cerita tadi. Masa tu saya dekat taman lama saya ni, dia ada berapa lorong tak? 7. Ada 7 lorong. Dan rumah yang berlainan. Ada rumah 1 tingkat, ada rumah 2 tingkat, ada rumah yang 1 tingkat tapi dia renovate kepada 2 tingkat. So dekat taman lama saya ni, dia dekat ada 2 rumah tau. 2 rumah ni, satu rumah ni dia dua rumah ni dia dekat-dekat tau. Tapi tak adalah sebelah-sebelah. Dia macam selekor ke sini. Dan di sini ada satu rumah kosong. Dan ni rumah dah ada satu rumah ni 2 tingkat tau. Rumah ni tak silap dulu sekolah budak-budak lah. Sekolah budak-budak kecil. Taska rasanya macam tu kot. Taska apa tadika ke apa kan. Tapi rumah tu memang kosong. Tapi taklah lama macam rumah yang belah sini. Yang rumah lama belah sini, dia dulu tahun 80-an macam tu lah. Ada satu family Chinese, tak silap family kot. Chinese. Dia duduk situ sekejap je. Sebab taman tu kebanyakan semua Melayu yang duduk. India tak ada, Cina tak ada. And hanya diorang, the only Chinese yang duduk kat situ. So time tu diorang pun pindah. And from that time, tak ada seorang pun yang pindah ke rumah tu. Bayangkan daripada tahun 80-an sampai sekarang. 80-an, 90-an lah. Sampai sekarang tak ada orang duduk rumah tu. Kalau pergi memanglah sekarang tak tahu macam mana sebab dah lama tak lalu depan rumah tu. Dulu pagar-pagar dia hampir tak ada pagar tau. Dia rumah dia belah selekor. Tapi hampir tak ada pagar. Kalau daripada luar memang tengok memang agak seram lah. Nak masuk kawasan tu memang agak seram lah. Dululah. Sekarang ni dah jarang dah lalu kot. So starting daripada cerita seram saya tu, masa tu saya nak pergi ke pasar malam. Dan pasar malam ni dia taman seberang tau. Dia macam taman saya duduk sekarang. Lepas tu sebelah dia ada taman. Taman yang saya cakap tu lah. Taman yang sebelah taman saya tu. Lepas tu dia ada jalan besar. Lepas tu kanan betul-betul bertentangan tu ada Petronas.
Dan kiri tu lah taman tu. Taman yang ada pasar tu lah. Pasar malam tu. So, masa tu tak ada lewat sangat. Kalau lepas isyak macam tu lah. Lepas isyak kot. Awal lagi kan. Ha. And then time tu, saya pergi pasar. Saya pun jalan kaki lah. Biasa saya jalan kaki. Time tu saya tak ada lesen motor lagi semua. Tak ada. Umur tak ingat umur berapa. Tapi dalam 20 lebih lah. 20 lebih, 20-an macam tu lah. Sekarang dah tua dah. Tak dah tua sangat. Dalam 30 something. So time tu saya jalan kaki lah. Normal lah jalan kaki. Biasa saya pergi dekat-dekat situ semua saya jalan kaki je. Exercise. Cik. Okay. Time tu saya jalan kaki seorang-seorang tau. Sebab dalam hati saya okay. Nak tak nak, aku kena pergi pasar juga. Memang setiap hari Jumaat. Masa tu hari Jumaat. Sebab pasar malam kat situ, time tu every Friday. HSP London pula. So saya lalu situ. Lalu situ memang dah biasa lah. Setiap hari Jumaat memang dah biasa lalu situ. So masuk je taman, betul-betul taman sebelah saya ni. Dia ada dua jalan. Kalau saya jalan straight, saya akan nampak Petronas, dan saya akan nampak jalan besar. Kira akan lalu tepi jalan besar lah. Tapi sampai di jalan situ, kalau saya masuk kiri, saya akan ikut jalan dalam taman tu, sampailah jalan ujung, dan saya akan jumpa rumah kosong yang tak ada, yang lama tak ada orang duduk tu, dekat Seleko. Dan lagi satu rumah tu dekat area situ juga. Tapi rumah yang dekat area situ juga, saya cakap yang bekas sekolah dulu tu, memang kalau daripada jauh pun dah nampak dah. Dah nampak dah rumah tu. Dalam jauh tak adalah, jauh dalam 500 meter, nampak dah. Sorry. So saya terfikir tau. Fikir macam malah nak lalu tepi jalan besar ni kan. Yelah banyak kereta, banyak motor, lori lagi, bas. So saya ambil keputusan, saya ikut jalan dalam. Jalan yang saya cakap tu lah, jalan straight sampai ujung. Dia macam jalan ni kan, dia jalan straight sampai ujung. Dia belah dalam lah. Agak sunyi sikit lah. Tapi nak dekat-dekat isyak, ada je orang pergi semua isyak kan. So tak ada sangat time tu. So masa tu saya jalan ni biasa. Sebab saya pasang earphone. Bukanlah headset yang macam pakai sekarang ni. Masa tu time-time tu tak mampu lagi, tak boleh headset macam ni. Saya pakai earphone lah, cocok. Saya terus terang saya cakap, saya kalau dengar lagu pakai earphone tu adalah jenis sedut ke dalam, cocok dalam tu, saya akan dengar lagu maksimum. Volume hampir maksimum lah, kurang satu daripada maksimum. So nak dicantikkan cerita, saya jalan sampai lorong kedua sebelum sampai lorong yang tak akhir, Seleko yang tak akhir tu. Dia macam mana tau? Macam jalan ni sampai Seleko yang tak akhir tu macam ni tau. Sebelum tu ada satu Seleko. Jalan Seleko T-junction yang tak akhir lah. Jalan Seleko yang kedua tak akhir lah. So saya sampai situ. Saya sampai situ, rumah kosong ni kat sini tau. Rumah kosong yang lagi satu, yang lama tu kat sini. Yang saya nampak di sini, kira macam tak ada face to face sangat, tapi agak face to face lah. Sebab saya nampak dalam about 200 meter 100 meter je tu. Tak jauh sangat lah kan.
So saya pun tiba-tiba terpandang ke depan tau. Terpandang ke depan. Time tu saya nampak sebab rumah tu 2 tingkat. Time tu sekolah tu dah tak ada dah. Sebab dia orang dah pindah. So rumah tu kosong. Ah, Atas dia tu macam balcony. Ada satu balcony kecil tau. Tak ada kecil sangat. Dia lebar dia kecil. Tapi dia panjang dia ke dalam. Ah, So saya nampak dekat balcony tu macam ada satu lembaga. Macam lembaga putih. Tak tahulah kakak cantik ke apa kan. Mungkin kakak cantik lah. Saya nampak. Pam. Saya macam ternampak. Masa tu saya dah tengok macam ni lah. Alamak. Apa aku nak buat ni? Betul ke apa aku nampak ni? Masa tu dah cuak dah. Nampak. Masa tu tengok kan. Ya, apa benda tu lah? Hayalanku, hayalana. Hayalan, kan ingat hayalana. Sebab masa tu tak nak fikir negatif. Nak fikir positif. Sebab yelah. Baru Thailand lebih kurang isyak kot. Kan? Apa nak takutkan? Selalu sebab orang cakap benda ni akan keluar pukul 12. Pukul 12 ke atas macam tu kan. So alah lepas isyak tak ada apa kot kan. Tapi dalam hati risau juga. So masa tu saya tak tahu nak buat apa tau. So saya fikir ini aku kalau nak patah balik, nak keluar balik ke jalan besar, belah sana, belah belakang sana, jauh. Tak aku nak patah balik tu kan. So saya fikir macam ni. Nak tak nak, kena lalu juga. Kena juga lalu ni. Positifkan diri. Tak nak tengok kiri. Tak nak tengok kiri. Tak nak tengok kiri. Tak nak tengok kiri, tak tengok depan. Tengok depan je. Tak nak tengok kiri. Okay, so walau apa pun orang panggil ke kiri kanan kau, jangan pandang. Tengok depan je. Saya sebab kokok sebatang. Masuk kok. Pop. Tarik first nafas. Jalan. Saya jalan macam ni lah. Ni. Dalam hati, alamak. Aku dah makin dekat ni. Makin dekat. Tunduk bawah. Tak berani gila nak pandang. Tak lama lepas tu saya lepas rumah kosong yang paling lama tu belaki. Dekat Selekor tu. Lepas rumah tu betul-betul depan pandangan mata tau. Macam face to face rumah depan tu. So saya jalan. Dah dekat. Makin sebelum nak sampai rumah tu, saya ternampak macam ada lembaga putih tau. Sebab saya sempat angkat mata sikit. Sebab tak tahulah, dalam hati takut ada berani tu adalah sikit. Ada berapa persen dah kan. Saya ternampak macam ada lembaga putih. Macam kakak cantik lah aku kan. Tembus tau. Kat bawah balcony tu, nak masuk rumah tu ada pagar. Dia tembus. Saya tak lagi rokok. Dah takut lah tu. Dah risaulah. Cakap dalam hati kan. Jalan je kat depan tu. Dalam hati, janganlah kau panggil aku. Aku pandang bawah. Pada masa time tu tak ingat dah ada kereta ke apa kat depan tu. Tak ingat dah. Di dalam hati kan, pandang bawah. Yalah. Sebab masa tu dalam hati tu
Dekat telinga ni, tak tahu telinga ke apa, nak cakap telinga ke apa, macam dalam hati jugalah kan. Pasal saya mengatakan macam ada orang panggil tau. Ada orang panggil belaki ni. Ada orang panggil macam, pandanglah aku, pandanglah aku, pandanglah belaki kan, pandanglah aku, pandanglah aku. Masa tu, pandang depan, pandang depan, pandang bawah, pandang depan, pandang bawah, pandang depan, pandang bawah. Pun jalan. Dah lama-lama, dah 2-3 rumah dah, dah dekat sampai jalan besar dah. Oh, saya pandang depan balik. Pandang depan, tak pandang belakang tau. Jalan. Laki lama makin laju. Rokok tu saya tak isap pun tau. Lalu depan rumah tu saya tak isap rokok. Pegang macam ni je, takut yang pasal. Jalan. Sampai ke hujung jalan besar. Sampai ke hujung jalan besar tu, so saya pun sampaikan, bawalah berani tau, berani nak pandang ke belakang. Tengok macam dalam hati tu kan, ini aku nak balik macam mana ni? Aku nak balik ikut sini ke aku nak ikut jalan besar kan? Tak apa. Kemudian boleh fikir. So pergilah, dah pergi pasar, dah pergi tu ni. Time balik tu, tak tahulah kenapa, bodoh ke apa ni kan. Nak balik juga, dah sampai depan tu tau, dah sampai tepi jalan besar tu, dah lintas dah. Dah ada kat depan taman tu. Latihan, aku nak ikut jalan mana ni Nak ikut jalan jauh ke? Kalau jalan jauh dekat arah depan tau, sampai ke Petronas. Tapi sekarang ni dah depan jalan yang kita bawa keluar, on the way nak pergi tadi, yang lalu rumah kosong tu. So saya fikir, dah pukul apa jam kan? Tak tok jam kan? 10 lebih dah ni weh. 10 lebih 10 suku lah. Weh, nak kena balik juga ni. Nak kena tak boleh singgah mana-mana lah time tu, sebab dah lambat kan. So nak kena balik jugalah. So masa tu lalu juga kan. Dalam hati tu, aku tak boleh pandang kanan, Kenapa aku bodoh sangat aku nak lalu sini? Kenapa aku bodoh sangat? Tapi lalu juga, terpaksa lalu kan. Sebab situ kira macam shortcut lah. One of the reason kenapa lalu situ balik, sebab kalau kita lalu luar, takut terjumpa member yang kat luar kan. Terjumpa pula, memang tak balik lah. Sampai pukul 12 tak balik. Confirmation. Memang tak masuk rumah lah time tu. Dah lah tinggal dengan orang tua kan. Lagilah. Memang nak kena balik jugalah. Tak ingat masa tu sebelum pukul 12 rasanya. Sebelum pukul 12 kena sampai rumah. Sorry. Alhamdulillah. Masa tu dah jalan kaki lah. Betul-betul ngam-ngam. Tapi on the way balik ni, kita bertentangan pula, face to face pula dengan rumah yang dah lama gila orang tak duduk tu. Dan rumah tu belah kanan. So masa tu pun tak fikir panjang, bakar rokok jugalah, sebab nak hilangkan rasa segan. Bukan takut, segan. Cik. So Lalu dah bakar lalu kan. Bakal lalu pandang bawah, pandang depan sikit. Tak ada depan tegak sangat. Pandang macam ni, bawah tegak. Tegak macam ni kan. Kita tak nampak lah dua rumah tu. So bacalah, tak bacalah, tapi takut lah. Hati risau, takut. Semua lalu dalam hati, abang tak ada apa-apa lah ni. Tolonglah, jangan siapa-siapa panggil aku. Tolonglah. Lepas je dua rumah tu, pandang depan. Tengok dah lepas daripada selekor tu. Pandang depan.
takut gila. Tapi masa tu Alhamdulillah, tak ada apa-apa pula. Tak ada pula masa macam hati ataupun telinga rasa macam ada siapa-siapa yang panggil untuk tengok dia belah kanan tu kan. Maksud kita yang macam kita terasa on the way pergi tadi kan, terasa macam ada orang panggil belah kiri ni kan. Ataupun belah kanan, terasa macam ada orang panggil. Dia bukan dah dengar suara direct. Tapi dia macam orang panggil kita bukanlah. Tapi dia macam benda tu memanggil. Macam terasa ada benda memanggil kan. But yang peliknya, yang Alhamdulillahnya, on the way balik tu, tak ada apa-apa. Tak kena ganggu. Tak ada yang panggil. Tak ada yang panggil dekat telinga ke apa, dalam hati ke, tak ada. Alhamdulillah. Lepas tempat tu dengan selamat. Dah Alhamdulillah kan. Okey, Alhamdulillah tak ada apa-apa. Okey. Tangan dah tengah pegang makanan lah. Alhamdulillah tak ada apa. Alhamdulillah tak apa. So, masa tu pun teruslah balik. Tak ada berlari. Tapi jalan lah. Jalan laju sikit lah kan. Terus balik rumah. Sebab time tu dah pukul apa tau. 10 lebih kan. Nak dekat pukul 11. Risau lah. Tak boleh masuk rumah. So, masa tu jalan lah. Jalan-jalan awal. Jalan-jalan. Jalan selaju yang mungkin. Sampailah rumah. Sampai rumah. Masa tu macam tak percaya. First time nampak hantu, aka jin, aka kakak cantik. Kakak cantik kot. Pontianak macam tu lah. The first time nampak depan mata Pontianak ataupun kakak cantik dekat dengan Petronas. Dekat Hulu Langat. Dekat taman yang berdekatan dengan taman yang saya duduk ni. Tapi saya pun pernah duduk taman tu juga. Taman lama kan. Tapi saya tak perlulah nak bagi tahu nama taman tu apa. So tu antara pengalaman saya dalam first live pasal kisah misteri yang pernah saya lalui. Macam jumpa hantu, kisah pelik, kisah tempat-tempat seram yang pernah saya pergi. Tapi minta maaf sangat-sangat. Lokasi taman yang saya kena tu saya tak boleh cerita. Tu pandai-pandai lah fikir sendiri taman apa. Okay? Siapa yang tahu, tahulah. Yang saya cuma boleh tahu dia dekat Hulu Langat, dia dekat dengan Petronas. Tu je boleh cerita. Sebab lain-lain tu agak bahaya sikit. Takut nanti ada orang kecam. Cik. Macam artis lah. Macam YouTuber pula kat cik. Wah. So itulah kisah pertama saya yang saya nak ceritakan pagi ni. InsyaAllah. Tengok kot. Next cerita saya akan cerita dalam besok atau lusa. So itulah kisah seram saya yang dia alami oleh saya sendiri. Memang di sendiri, bukan cerita daripada orang. Saya sendiri yang nampak depan mata. So kita jumpa next cerita besok. Kalau tak ada apa-apa saya cerita lagi besok. Tapi mungkin awal sikit daripada ni lah. Ataupun time lebih kurang macam ni. Dan kalau saya besok tak sempat, saya akan cerita lusa. Siapa tu yang like? Thank you bro. Thank you bro ke thank you sis? Tak tahulah. Thank you babe. So pada siapa yang tak sempat nak tengok saya cerita tadi, nanti bolehlah tengok live ni balik daripada awal. First time saja nak try buat live macam ni kan. Selalu live biasa-biasa je. Kali ni kita nak buat live pasal kisah misteri, kisah seram, kisah pelik yang pernah berlaku kat saya. So ni pun nak sampai subuh dah ni.
Okay lah. So, thank you untuk sudi tengok live saya hari ni. Kita jumpa lagi insyaAllah besok ataupun lusa. Di waktu yang sama ataupun waktu awal sikit. Ada few kawan yang saya dah tag. Harap-harap sudi tengok. Okay? Okay, salam subuh semua. Assalamualaikum. Bye.